Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbahasan kita daripada syarahan terpilih kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala yang disyarahkan oleh Dr. Zaharuddin hafizahullah taala, yang mana malam ni kita masih lagi berada pada bab yang ke-9. Bab ke-9 ni di bawah tajuk kelebihan hidup dalam berjamaah. Itu perbahasan kita yang kita sambung daripada minggu lepas, yang mana hadis bab berkaitan dengan isu ni kita boleh tengok pada muka surat 50. Al-Imam Ibnul Jauzi dia bawakan beberapa hadis yang menunjukkan pada kita kepentingan hidup dalam berjamaah. Antara hadisnya ialah An Ibn Umar radhiyallahu anhuma khataba bil jabiyah faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna asy-syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad. Maksud hadis itu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata Umar Al-Khattab pernah berucap di hadapan orang yang ramai. Dan kata Umar Al-Khattab, Umar kata qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berdiri di hadapan kami. Dan Rasulullah pernah sebut man arada minkum buhbuhatal jannah, sesiapa di antara kamu yang menginginkan haruman syurga, falyalzim jamaah, maka hendaklah ia melazimi ataupun mengikuti jamaah, yakni kumpulan. Fa inna syaitana ma'al wahid, sesungguhnya syaitan itu ianya berserta ataupun bersama dengan orang yang berseorangan. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan syaitan itu apabila mana berkumpulnya dua, maka ianya lebih jauh. Hadis yang telah menjadi perbincangan besar di kalangan para ulama tentang menentukan siapakah jamaah yang dimaksudkan dalam hadis itu, sebab Nabi sebut dengan perkataan yang umum. Dan kalau kita tengok dalam syarah yang disebutkan oleh Dr. Zaharuddin, dia bawa beberapa maksud jamaah tu apa dia. Yang pertama dia sebut dalam muka surat 54, dia kata jamaah maksudnya ialah sawadul a'zam, iaitu kumpulan yang paling ramai ataupun majoriti dalam satu kawasan tu, ataupun dalam satu-satu tempat. Macam kita majoriti Malaysia ni, majoriti orang Islam.
Islam tu berpegang dengan fahaman apa, mazhabnya mazhab apa, dan dari segi akidahnya, maka itu disebut dan difahami dengan perkataan al-jamaah yang dimaksudkan dengan sawadul a'zam, majority. Tapi ianya kurang tepat bila mana melibatkan tempat-tempat yang majoritinya bukanlah kumpulan yang berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah, dan juga keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kita menyaksikan pada zaman khalifah tertentu adanya sebahagian khalifah itu berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah, dan Mu'tazilah menjadi majoriti pada waktu itu, sedangkan para ulama telah menyebutkan di mana penyelewengan dan kepincangan Mu'tazilah. Jadi nak sebut Mu'tazilah ataupun Sawadul A'zam sebagai majoriti penentu jamaah, ia kurang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebutkan, dia kata kumpulan imam-imam mujtahid dan juga fuqaha. Kumpulan imam-imam mujtahid dan juga fuqaha. Tapi walau macam mana pun, imam mujtahid ni maksudnya lah imam-imam dalam bidang fiqh, macam al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam yang lain. Maknanya yang mana paling ramai mengikuti ataupun bersama dengan mereka tu disebut sebagai al-jamaah. Tapi ianya tidak merangkumi, sebab fiqh hanyalah fiqh, dia bukannya merangkumi isu-isu lain, sama ada isu politik ke ataupun isu berkaitan dengan pengurusan negara. Okay. Jadi pandangan tu pun masih lagi kurang tepat. Yang ketiga yang disebutkan oleh Dr. Zaharuddin pada muka surat 56, dia kata jamaah itu ialah sahabat, kumpulan sahabat Nabi. Berdasarkan hadis yang masyhur, Nabi sebut sataftariqu ummati ala 73 firqatan, akan berpecahnya ataupun terpecahnya umatku ni kepada 73 golongan, kulluhum finnar illa wahid, semuanya dalam neraka kecuali satu. Maka sahabat pun tanya, manhu, siapakah mereka? Tapi tak sebut nama, tapi Nabi sebut jadi itulah apa yang berada, apa yang mereka sudah sebab sahabat Nabi tidak ada. Sahabat Nabi tidak ada. Yang kita boleh ikutnya ialah kefahaman, dan kita tahu sebahagian pandangan sahabat juga bersifat minoriti. Ada bab-bab sahabat ni dia khilaf. Jadi ia pun masih lagi kurang tepat. Yang keempat yang disebut sini ialah kesatuan umat Islam apabila mereka bersatu dalam satu perkara, ataupun kita sebut sebagai ijma'. Maksud jamaah ialah ijma'. Tapi bila mana kita bahas perkara yang berkaitan dengan khilaf, maka kita akan tengok isu khilaf dan ijma' mana lebih banyak. Banyak khilaf pada ijma'. Sebab tu kalau kita tengok kitab Al-Ijma' karangan Ibnu Munzir, nipis kitab dia, nak tunjuk pada kita perkara yang para ulama mujtahid ijma' bersetuju tidaklah banyak, maknanya banyak perselisihan. Bahkan kita kena sedar dalam hadis yang lain, Nabi sebut man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, sesiapa yang hidup selepas kewafatan aku, dia akan lihat perselisihan yang sangat banyak, menunjukkan pada kita perselisihan pasti akan berlaku. Kalau nak berkumpul atas ijma' semata-mata, maka pada isu yang kita tak bersepakat, macam mana kita nak uruskan? Pendapat yang kelima, dan ni yang dipilih oleh Dr. Zaharuddin, dia kata kesatuan umat Islam apabila mereka bersatu di bawah pimpinan seorang ketua. Muka surat 56, bagi yang ada buku kita boleh tengok benda tu. Okay. Maknanya mana-mana kawasan ataupun mana-mana tempat yang dilantik padanya seorang ketua, pemimpin yang sah, diredai oleh semua rakyatnya, dibai'ah, dibuat janji setia, maka itulah yang disebut sebagai jamaah. Dalam konteks kita di Malaysia ni, negeri-negeri yang mempunyai raja, maka raja itu bertindak sebagai ketua yang paling tertinggi bagi negeri itu. Dan sekiranya negeri itu tidak ada raja, maka ianya berada pada kepimpinan yang di-Pertuan Agong paling tinggi. Maknanya kita berada di bawah payung raja tu selama mana dia Muslim, selama mana dia suruh kita pada benda-benda yang tak bertentangan, maka kita dikira sebagai berada dalam jamaah. Itu yang disebut oleh
Dr. Zaharuddin, dan dia pun bawakan kata-kata, kalau kita tengok dalam muka surat 57 tu, dia bawa nukilan daripada kitab Fiqhul Jihad karangan Syekh Ad-Doktor Yusuf Al-Qaradawi. Kita boleh baca teks di situ disebut, wa fi ghiyabil imamil a'zam ay al-khalifah yaqumu maqam al-amiri aw ar-ra'isi aw al-malik aw al-hakim al-iqlimi في قطر من الأقطار فإنما نيط بالإمام من أحكام ينتقل إلى هذا الرئيس الإقليمي حتى لا تتعطل الأحكام والمصالح. Maksud dia apa? Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata pada ketika ketiadaan imam, yakni ketiadaan khalifah, kita berada pada zaman tiada khalifah. Kalau dulu berada di bawah khalifah Abbasiyah ke, khalifah dan yang terakhir khalifah Turki Uthmaniyah, yang mana kalau tengok sistem khalifah ni runtuh pada sekitar tahun 40-an, 1940 lebih. Khalifah Turki yang terakhir Sultan Abdul Hamid yang menaungi seluruh orang Islam, maknanya Amirul Mukminin pada waktu tu. Bila mana runtuh sistem khalifah tu, maknanya berlakunya government state ataupun pembahagian negara mengikut pemimpin negara tu. Maka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bila mana ketiadaan pemimpin imam yang terutama, maka akan mengambil tempatnya adalah amir atau ketua atau raja atau ketua setempat di mana-mana bahagian daripada bahagian negara, dan apa sahaja hukum berkait dengan imam akan berpindah kepada ketua setempat ini. Ini perlu supaya tidak terhenti hukum hakam berkaitannya dan menjaga kemaslahatan awam. Jadi jelas kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni. Sama ada orang nak setuju, orang tak nak setuju tu tak tahulah. Sebab kadang-kadang sebut nama Qaradawi ni orang lain macam tu. Sebab sekarang ni dia ada nak mengenal seseorang tu ikut sunnah ataupun tak, jangan nukil Qaradawi. Ini benda yang kita kira tak sepatutnya begitu. Tidak sepatutnya begitu. Nak sebut pada kita apa dia? Ya, memang ada dalam fatwa Dr. Yusuf Qaradawi yang kita tak bersetuju, dan memang kita boleh berurusan dengan mana-mana orang pun kalau kita rasa dia tak betul dan kita ada hujah atas tak betulnya dia tu, kita boleh untuk pilih tak bersetuju dengan orang tu. Tapi untuk kita membakulkan semua sekali apa yang dia sebut sehingga kita menidakkan bahagian-bahagian lain yang dia ada kebaikannya, maka itu ialah benda yang kurang tepat. Sebab ada orang dia sebut tanda seseorang tu ikut sunnah, dia tak nakal Qaradawi. Ni kurang tepat. Bahkan kalau tengok para imam hadis, bila mana dia menerima riwayat-riwayat daripada mereka yang berfahaman, yang fahamannya digelar sebagai mubtadi'ah, Mu'tazilah ke Syiah ke, dia orang terima pada kebenaran riwayat tu. Maknanya kalau ada perawi yang tasyayyu', dia cenderung pada Syiah, ataupun perawi yang Mu'tazili, yang akidah dia Mu'tazilah, ataupun mas'alatun fil qadar, dia ada masalah pada isu qada dan qadar, kalau dia masih benar pada periwayatannya, maka kita terima. Dan Dr. Yusuf Qaradawi, dia seorang manusia dan juga seorang tokoh ilmuwan yang disegani, yang ada jasanya pada umat Islam, dan memang seorang manusia dia tak akan terlepas daripada kesilapan. Bukan Dr. Yusuf Qaradawi, hatta saya sendiri yang bercakap, ada benar, ada yang tak benar. Semua orang boleh terima, semua orang kita boleh tolak. Sebab tu kata Imam Malik, setiap orang ni kita boleh terima dan tolak apa yang dia sebut. Kecuali Nabi, kita tidak ada istilah tolak pada kata-kata Nabi, melainkan kita terima bulat-bulat. Untuk orang lain kita boleh terima, tengok okey tak okey. Tapi tidaklah kerana perkataan seseorang tu yang tak kena dengan apa yang kita faham ataupun apa yang kita belajar, kita menidakkan semua sekali apa yang dia sebut. Dan lebih dahsyat, kita letakkan orang yang pegang pendapat tu ataupun nukil pandangan tu sebagai kumpulan yang menyeleweng ataupun kumpulan yang ahli punah ke ikutlah, macam-macam istilah lah orang guna. Cuma nak sebut itu keterlaluan dalam sesuatu bab. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Kita duk belajar talbis iblis, kitab kita ni talbis iblis, dan kita kena tahu iblis ni antara benda yang dia paling suka apa dia? Dia suka melakukan tahrish. Tahrish ni maksud dia apa?
Dia masuk dalam mana-mana kumpulan, dia tiupkan dalam kumpulan tu perasaan ada satu kumpulan tak betul ataupun orang dalam kumpulan tu tak betul. Sebab tu kalau kita tengok, ini benda yang kita kena faham. Ini benda yang kita kena faham dulu. Supaya kita tak jadi, tak salah nak sebut yang tak betul tu, tak salah. Cuma kita telah wujudkan sentimen di atas tak bersetujunya kita tu. Itu yang bahaya. Contoh, tak setuju dengan Dr. Qaradawi. Okey, siapa-siapa, mana-mana orang, kita boleh tak setuju pada dia. Dengan syarat kita tak setuju tu ada asas, bukan tak setuju main-main. Okey. Yang jadi masalah bila mana kita tak setuju kepada satu orang tu, kita pun kata orang yang suka nakal perkataan ni, dia ni tidak sunnah. Itu problem. Itu yang jadi masalah. Kalau dia baru sekali dua nakal, maka itu kita boleh tengok. Kita boleh tengok apa benda yang baik. Sebab tu kita boleh tengok Ali bin Abi Talib, dia sebut unzur ila maqala wala tanzur ila man qala. Tengoklah pada apa yang dia sebut, bukan siapa yang berkata tu. Cuma kita kena tahu, kadang-kadang bila mana datang sentimen macam ni, dia boleh melakukan tahrish, terutamanya golongan awam, orang-orang awam. Bila mana kita sebut, okey, ustaz yang nakal qaul Qaradawi ni semuanya ikhwani tak boleh pegang pendapat dia, tak sunnah. Problem lah. Jadi orang akan nampak, okey, ustaz ni tak boleh terima dah. Start pada tarikh ni tak boleh terima dah. Sebab ada orang sebut lagu tu. Dia dah jadi satu sentimen. Okay. Kalau nak tegur, sepatutnya ustaz tu jangan nukil perkataan tu, dia tidak relevan untuk masyarakat. Okey, itu okey. Tapi nak masukkan dia dalam kumpulan tu secara direct, sedangkan dia tak pernah isytihar pun dia kumpulan tu. Cuma dia berminat dengan kata-kata tu. Kalau salah nukilan dia, maka kita kata salah. Tapi kita tidak wujudkan sentimen. Sebab sentimen ni dia boleh jadi bibit tahrish. Tahrish ni perasaan benci membenci, walaupun daripada satu aliran ataupun satu kumpulan. Ini benda yang kita boleh tengok. Sebab tu dia ada satu orang tokoh di Nusantara kita ni, namanya Profesor Hamka. Hamka ni pun sebahagian orang yang agak tegang sikit, dia tak terima tak. Dia kata Hamka ni pun tajdid yang problem. Habis tajdid problem. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Hamka ni dia ada tulis satu buku, nama dia Falsafah Syaitan. Saya ada bawa malam ni. Falsafah Syaitan ni, saya boleh kata dia macam talbis iblis versi Nusantara punya. Tapi nipis je. Dia taklah tebal macam talbis iblis Ibnu Jauzi. Cuma saya nak baca sikit dia punya apa yang Hamka sebut. Hamka ni dia pandai, orang kata apa, mengubah sastra. Menggubah sastra tu. Okay. Bab yang pertama dia sebut tentang falsafah syaitan. Bab pertama ni dia buat satu monolog syaitan. Seolah-olah syaitan, dia sebut tugas syaitan tu, tapi dia sebut kata syaitan. Dia sebut macam syaitan tu berkata-kata, dan dalam kata-kata yang dia susun tu, dia sebut strategi syaitan kepada manusia. Saya nak baca satu bahagian saja sikit supaya kita nampak apa yang dimaksudkan dengan tahrish tu. Okay. Kata Hamka, bila mana bab yang pertama ni dia bahas falsafah syaitan, dia kata syaitan. Dahulu saya pernah memperdaya Adam dan Hawa. Ini kata syaitan yang dia gubah daripada isi Quran, daripada isi hadis. Kata syaitan, dahulu saya pernah memperdayakan Adam dan Hawa sehingga mereka terlepas daripada hidup dalam syurga dan berpindah ke dalam hidup susah. Sayalah yang menunjukkan kepada Habil bagaimana membunuh Qabil. Dia wujudkan dialog syaitan, monolog syaitan tu. Sayalah yang menuntun tangan makhluk supaya menyembah berhala, mendua dan mempertigakan Tuhan dengan alam. Tengok Hamka dia nak bagi kita faham tugas syaitan. Saya berbuat kejahatan dan saya beri kejahatan berpengaruh di atas dunia buat selama-lamanya. Di tiap-tiap zaman mesti ada pengaruhku. Di zaman Islam, okay, ini yang penting. Di zaman Islam, sayalah yang mengatur peperangan sesama sendiri di Siffin, di antara pihak Ali dan Muawiyah. Dia wujudkan dialog macam tu. Nak bagi kita nampak tugas syaitan ni, dia bukan bagi idea pada orang-orang yang betul jahat untuk jahanam ke orang Islam.
Tapi dia juga beri idea kepada orang Islam untuk rosak daripada dalam, iaitu tahrish. Saya yang memindahkan kekuasaan daripada Bani Umayyah kepada Bani Abbas, daripada Bani Abbas kepada kaum Mongol. Saya tahu tabiatmu wahai manusia. Kamu tunduk kepada kebenaran ketika hatimu susah. Tetapi apabila kamu mendapat kesenangan, kekuasaan, kemuliaan, ketinggian dan kemasyhuran, kamu mesti mengikut perintahku juga. Ini dia macam torture kepada orang Islam sendiri. Di zaman ini, di zaman Hamka disebut, di zaman ini saya bersahabat dengan Hitler. Ni syaitan. Ni dia sebut je lah, sastra dia. Okay. Saya bisikkan pada telinga Hitler itu untuk dia merobek perjanjian. Dan saya bisikkan kepada Mussolini. Mussolini tokoh komunis, geng-geng komunis, supaya membongkar kekuasaan singa yang keluar daripada perut Yahudi. Saya bisikkan pada Stalin supaya meratakan keganasan. Saya bisikkan pada Kamal Atatürk supaya dia menghancurkan agama Islam dari negerinya, dan supaya itu tanda-tanda Islam jadi terhapus. Saya pula lah yang mengirimkan Miss Simpson kepada istana Buckingham, biar raja yang memerintah dunia, yang mana jajahannya tidak pernah matahari terbenam melepaskan tahtanya, meninggalkan mahkota imperium, memilih kota cinta. Jika jalan-jalan penuh dengan anak-anak sundal, ia adalah anakku, anak yang wujud daripada usahaku. Jika rumah-rumah pelacuran penuh dengan perempuan-perempuan rendah, ia adalah tenteraku. Dan jika dunia kucar-kacir, huru-hara, perang dan lain-lain, semuanya lantaran pengaruhku. Dan ketahuilah wahai hati, bahawa saya ini syaitan, dan sekali lagi bahawa saya ini syaitan adanya. Hamka dia buat kaedah, dia nak sampaikan apa tujuan syaitan ni, dia buat dengan cara tu. Menariklah buku dia ni, tapi dia taklah sekomplit Talbis Iblis Ibnu Jauzi. Dia hanya lebih nak fokus pada talbis iblis kepada diri kita. Tak banyak pun, lebih kurang berapa muka surat, tak sampai 100 muka surat, 92 muka surat saja. Jadi dia agak menarik, dan dia bawa dalam bentuk penceritaan, jadi dia tak terlalu teori sangat. Okay. Jadi balik kepada perbahasan kita ni, iaitu jamaah maksudnya ialah kesatuan umat Islam apabila mereka bersatu di bawah pimpinan seorang ketua. Itu yang dimaksudkan dengan jamaah. Jadi sekarang ni kita berada di bawah pemerintahan raja. Selama mana arahan raja tu masih lagi bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang raja keluarkan itu bertepatan ataupun hampir dengan Quran dan Sunnah, wajib atas kita sebagai orang yang berada di bawah pemerintahannya untuk ikut, dan berdosa pada kita sekiranya kita engkar ataupun langgar perintahnya. Jadi itu benda yang kita kena tahu dengan jamaah tu sendiri. Okay. Kita tengok asas tarjih, muka surat 58 yang disebutkan sini. Sebelum tarjihan dilakukan, apa yang perlu difahami adalah kefahaman bagi sesebuah hadis sahih mestilah ditinjau dari jenis hadis-hadis dan konteksnya, bagi benar-benar memahami maksud yang dikehendakinya. Ini adalah kerana begitu banyak jenis hadis yang secara langsung menyebut sesuatu hukum, tetapi ia berbeza aplikasi hukum semasanya, disebabkan antaranya oleh faktor berikut. Okay. Apa yang dia nak sebut panjang-panjang tu? Antara sebab hadis nak faham berada dalam jemaah tu selamat, keluar pada jemaah tu dekat dengan syaitan, antara sebab yang keluar banyak pendapat, sampai 5 pendapat. Ada sekumpulan kata sawadul a'zam majority, ada sekumpulan kata imam mujtahid, ada sekumpulan kata sekian dan sekian. Sebab apa jadi gitu? Sebab lafaz hadis itu terlalu umum, dan untuk memahami hadis tu banyak benda kita kena teliti. Antara yang kita kena teliti ialah dimensi masa dan juga dimensi tempat periwayatan hadis tu. Nabi sebut ketika zaman apa, tahun apa, waktu apa pada waktu tu. Ataupun kita sebut sebagai asbab wurud sesebuah hadis itu penting untuk memahami pengucapan Nabi. Kenapa Nabi ucap hadis tu? Sebab tu kalau tengok Al-Imam As-Suyuti, kalau saya tak silap, dia ada tulis buku tentang kenapa Nabi ucapkan sesuatu. Kalau tak silap lah, kalau bukan As-Suyuti, Ibnul Qayyim, 2 orang tu lah. Okay. Dia tulis satu kitab, dia bukan kitab tentang sebab urut hadis, tapi sebab pengucapan Nabi. Kenapa Nabi ucap macam tu? Dan kita nak faham hadis tu macam mana, berinteraksi dengan hadis tu. Dan Dr. Yusuf Qaradawi pun sendiri, dia ada tulis satu buku, nama dia Kaifa Nata'amul Ma'al Hadithin Nabawi. Macam mana kita nak berinteraksi dengan hadis Nabi, supaya kita tak jadi terlalu literal dalam memahami hadis,
Dan kita juga tidak jadi terlalu luas dalam memahami hadis, sehingga kita buka luas sangat hadis tu. Okay. Dia kata, muka surat 58 tu dia kata, hadis yang dibina di atas uruf dan adat pada ketika itu dan boleh berubah menurut keadaan. Maknanya ada sebahagian hadis, certain hadis ni dia Nabi sebut dengan sebab uruf dan kebiasaan. Okay. Dia bagi contoh pada kita. Sebagaimana hadis laknat Allah Azza wa Jalla atas tindakan menyambung rambut untuk kecantikan serta mengubah ciptaan Allah. Kita pernah dengar kan satu hadis, Nabi cerita pada kita laknat bagi satu orang tu yang menjarangkan gigi dan juga menyambung rambut. Okay. Apa ataupun macam mana nak faham hadis tu? Jarak gigi, sambung rambut. Sebab dia termasuk daripada taghyir khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Okay. Kita tengok apa yang dia sebut sini. Dalam hadis ini terdapat ulama seperti Ibnu Ashur yang berijtihad mengatakan, menurut pandanganku larangan ini adalah terkesan dengan keadaan uruf pada zaman silam. Itu yang disebut dalam kitab Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah. Larang sambung rambut. Sebab apa larang sambung rambut? Sebab uruf dan adat masyarakat Arab pada waktu tu, bila mana dia sambung rambut, berubah personality dia secara total. Maknanya wajah lama dengan wajah baru, sebelum sambung rambut dengan lepas sambung rambut, berubah 100% macam pembedahan plastik. Jadi identiti berubah, ada unsur penipuan. Tambah pula yang ubah tu sebab nak kahwin baru, ubah. Sebab tu Nabi larang bagi setengah orang, dia beruban, dia cat bagi hitam dengan sebab nak meminang, nak bagi kelabu mata anak dara ataupun janda kaya tu, sehingga kawan tu duk ingat, oh muda lagi, kahwin boleh sebulan baru tahu putih penah dah. Malam Jumaat dia cat masuk dalam bilik air rupanya. Jadi itu yang dilarang, mengikut uruf dan adat pada waktu tu. Adapun kalau dia nak cat rambut saja-saja dia, dan dia tidak ada apa-apa benda yang dia maksudkan daripada cat rambut, maka itu tergantung, imma makruh ataupun benda tu harus. Dia berubah walaupun ada hadis sebut secara jelas. Sambung rambut, tuan-tuan. Sambung rambut, contoh orang yang dia ada, orang lelaki yang dia ada, orang kata apa, botok, rambut dia botok tengah. Kan sekarang ni dia ada alternatif nak gam rambut tu. Okay. Boleh tak dia gam rambut? Tengok keadaan dia berubah, walaupun dalam hadis ni kata laknat. Tengok pada kata-kata Ibnu Ashur. Ibnu Ashur kata tengok pada uruf. Tengok pada uruf. Kalau zaman Nabi buat benda tu tujuan dia untuk mengubah personality diri ataupun penyamaran secara total. Adapun kalau dia tu orang yang berada di bidang perkhidmatan, contoh dia jaga kaunter pertanyaan, umur 26 tapi botok tau tengah. Orang pun jadi tak nak tanya, orang rela tanya gap pada tanya dia. Jadi tak menarik, sebab kaunter pertanyaan ni orang yang kena jaga personality, ataupun orang yang kerja pramugari ke, pramugara ke, yang memang dia kena jaga personality. Dia ada kerja-kerja yang jenis kena jaga personality. Maknanya dia perlu jaga, orang kata apa, dia punya badan dia, dia punya keterampilan dia. Jadi bila mana dia ada tu, market ataupun dia punya kerja dia tu menurun, dan dia boleh dibuang kerja lah kalau kita tengok. Okay. Jadi dia dibenarkan pada kadar yang diperlukan sahaja. Bukanlah dia ubah secara total muka dia. Sama juga dengan orang yang pasang brace gigi ni, brace gigi tu, yang pasang besi tu lah. Okay. Sebab ada orang dia pegang dengan hadis jarak gigi tu tak boleh. Zaman Nabi ni dia beza dengan zaman kita. Zaman kita gigi rapat, handsome dan cantik. Zaman dulu gigi jarang, handsome dan cantik. Kita fikir, gigi jarang, comel. Apa gigi jarang? Boleh letak pensel tengah tu. Jarangnya gigi dia. Okay. Tapi zaman tu itulah petanda pada kecantikan. Bagi jarang gigi tu nak bagi lebih cantik. Penipuan personality. Okay. Tapi zaman kita ni dia rapatkan balik gigi. Tengok keadaan. Orang yang pakai benda tu, sebab apa dia rapatkan gigi? Sebab dia dah dapat nasihat daripada doktor. Doktor kata kalau dia tak pakai ni, dia akan kesan pada geraham dia,
Macam-macam lah, ada kesan pada gusi dia, apa-apa semua. Okay. Jadi dia pakai. Bila mana dia pakai, lepas 3 tahun dia buang besi tu, nampak cantik pada dulu. Okay. Lalu kalau nak tengok dari segi literal hadis, memang mengubah ciptaan Tuhan lah literal hadisnya. Tapi dia pakai tu sebab ada keperluan. Okay. Tapi kalau tak ada keperluan, saja-saja dia tergantung, dan dia melihat kepada uruf zaman pada waktu tu. Maknanya dia kena tengok, adakah dia pakai tu menyebabkan orang tak kenal lah dia dengan wajah lama, orang nampak dia lain macam, ataupun dia menyebabkan syuhrah, jadi besar diri dengan buat benda tu. Okay, itu perbahasan-perbahasan yang lain yang kita kena tengok. Okay. Cuma nak beritahu kepada kita, setiap hadis tu diucapkan, dia ada benda yang kita kena tengok. Sebab apa Nabi ucap? Dr. Muhammad Abu Laith pula menyatakan, terdapat benarnya kata-kata Ibnu Ashur dalam hal ini, kerana ulama tidak mengambil hadis tadi dalam bentuk umumnya, sehingga berkatalah ulama Syafi'i dan Hambali, harus bagi wanita berkahwin untuk menyambung rambut dengan rambut yang bersih, bukan kepunyaan manusia apabila mendapat izin suaminya. Ini yang disebutkan oleh Profesor Abu Laith. Abu Laith ni salah seorang profesor daripada India. Abu Laith Khair Abadi. Dia mengajar di UIA, supervisor kepada Datuk Mufti AJK Fatwa kita, 2-3 orang juga yang ambil PhD dengan dia ataupun master dengan dia, mengajar di UIA sekarang. Okay. Dia orang daripada India lah, Pakistan. Okay. India bukan Pakistan. Okay. Jadi dia sebut, dia tu orang hadis tapi sederhana, dia punya manhaj dia agak sederhana. Okay. Dia kata kalau seorang perempuan tu suami dia minta untuk dia sambung rambut sebab nak tengok dia lebih cantik, maka dia tak termasuk dalam hadis laknat tu, tak termasuk. Tak kena lah, sebab suami dia nakkan macam tu. Atau suami dia minta dia warnakan rambut dengan warna-warna yang tidak biasa dalam masyarakat. Warna ikutlah, nak ikut warna bendera ke hari Malaysia ke, ikut lah. Okay. Tapi dia pakailah rumah lah rambut tu. Jangan duk tayang hari Rabu ni cuti duk buat persembahan pula. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, benda tu dibolehkan. Benda tu dibolehkan dan dibenarkan, selagi mana tidak ada nas secara sarih dan tidak ada sebab khusus Nabi sebut nas tu. Okay. Muka surat yang ke-59, terikat dengan zaman tertentu yang berubah menurut zaman juga. Bila mana hadis tu dia sebut dengan sebab zaman tertentu dan dia berubah dengan sebab zaman, maka kita kena tengok juga zaman. Sebagai contoh, hadis yang menyebut tentang timbangan menurut timbangan ahli Mekah dan mikyal menurut kiraan ahli Madinah. Bab timbangan, nak bayar zakat gandum apa semua, ada sebahagian pakai sak. Sak ni cupak orang Mekah dengan orang Madinah tak sama. Cupak orang Madinah lagi besar berbanding orang Mekah. Okay. Bila mana Nabi sebut sak ataupun mikyal, kena tengok Nabi sebut tu di mana, waktu mana. Adakah Nabi sebut sebelum hijrah, maka Nabi merujuk kepada ukuran di zaman tu lah, di Mekah lah. Kalau Nabi sebut selepas hijrah, maknanya ukuran bagi Madinah. Jadi kalau kita nak accurate kan, kita nak tepatkan dengan zaman kita, benda tu dibenarkan. Sebab tu 2 qolah, Nabi kata bila mana air itu 2 qolah lam yahmilul khabath, bila mana air itu melebihi 2 qolah, dia tidak mengandungi lagi najis. Dalam Bulughul Maram hadis ni ada. Nak tetapkan 2 qolah tu banyak mana? Kita baca buku Baharul Mazi, kitab Baharul Mazi, Idris Al-Marbawi, dia sebut 15 geriba air. Apa benda geriba tak tahulah. Tahun 2020 untuk orang yang beranak 80-an 90-an jahil dah perkataan geriba tu. Saya pun tak tahu apa benda geriba. Okay. Jadi dia tafsir merujuk pada zaman tu. Zaman dia lah 1920-an 1930-an, zaman tu. Kalau kita buka kitab Baharul Mazi yang lama tu, dia ada lukis gambar geriba tu macam mana, yang jawi lah, yang rapat-rapat tu. Sebab sekarang Baharul Mazi dia dah ada sentuhan baru, tulisan Rumi dah. Jadi dia tak ada lah ilustrasi benda-benda penting tu, tidak ada. Okay. Jadi kalau zaman kita, berapa? Ulama kadarkan 300 liter ataupun 280 liter. Penggunaan liter tu nak bagi sama dengan qolah, boleh ataupun tidak? Boleh.
Macam Perlis juga dia ada fatwa berkenaan dengan cupak tu, nak bayar fidyah apa semua. Nak menentukan benda tu, pergi ke Madinah, tengok cupak Madinah macam mana, lepas tu unikkan dalam unit sekarang ni. Kita tengok hadis tu, pertama hadis tu Nabi sebut di Madinah, maknanya Nabi merujuk pada timbangan orang Madinah, tak rujuk dah pada timbangan orang Mekah. Okay. Jadi itu beza. Sebab cupak tuan-tuan kena tahu, dia beza. Cupak Melayu tak sama dengan cupak Arab. Cupak Melayu ten susu pekat tu je, kecil ni. Lepas tu dia punya ukuran satu gantang 4 cupak. Saya tak ingat, orang yang tua dia tahu lah. Okay. Dia tak berapa tepat kalau nak ikut unit sekarang ni, tak berapa tepat. Jadi hadis-hadis yang macam ni Nabi sebut macam ni, kena tengok Nabi sebut bila, Nabi berada dalam kumpulan orang mana, orang Mekah ke orang Madinah. Okay. Jadi kalau kita nak execrate, kalau kita nak bagi dia tepat dengan zaman kita, exactly dengan zaman kita, kita kena rujuk. Contoh Nabi sebut di Madinah, okey, pergi ke Madinah. Sebab tu kau tengok dalam fatwa Perlis, pergi ke Madinah. Kan kau tengok ada seorang Syekh Dr. Al-Bukhari, dia pernah datang Perlis 2-3 kali daurah di sini. Dia yang orang kata apa, yang bagi bentuk cupak yang dalam hadis tu. Lepas tu baru fidyah kita ukur dengan cara tu, nak bayar tu. Main nak dapatkan pengucapan hadis tu. Sama juga dengan hadis yang kita bincang ni, jamaah. Nabi sebut jamaah. Jamaah tu siapa? Kalau zaman Nabi mudah. Jamaah tu maksud dia ialah Nabi dan para sahabat. Clear benda tu. Habis dah Nabi dan sahabat, siapa jamaah? Jamaah pada waktu tu ialah khalifah. Satu orang khalifah menaungi semua orang Islam di dunia. Dan itu antara tempoh yang agak lama, sebab sistem khalifah ni agak lama. Bila mana jatuh Raja Abbasiyah, sistem khalifah ni diteruskan walaupun dia bersistem monarki, iaitu pewarisan daripada anak-anak keturunan. Cuma nak beritahu sistem tu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita baca sejarah-sejarah raja-raja Melayu kita yang lama, sebelum merdeka, sebelum jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah, khutbah Jumaat kebanyakan pada waktu tu, teks khutbah, dia akan mendoakan kepada Amirul Mukminin, khalifah yang ada di Turki tu. Dia akan doa. Itu biasa. Nak sebut pada kita berada di bawah naungan. Berada di bawah naungan tu sendiri. Jadi dia berbeza ikut zaman. Jadi hadis jamaah hari ni yang paling tepat dengan zaman kita ialah raja yang sah, yang memerintah, yang tak akan berubah sampai bila-bila dah. Keturunan tu. Adapun pilihan raya yang kita tengok ni, kan, Perdana Menteri ni kita kena tahu. Pertama kita kena tahulah sistem pemerintahan negara kita untuk kita faham perkataan jemaah tu siapa. Yang paling tinggi negara kita ni ialah raja negeri, bagi negeri yang ada raja lah. Okay. Lepas tu yang paling top sekali ialah yang di Pertuan Agong. Tu yang paling top sebab dia ketua kepada raja-raja yang bergilir, sentiasa bergilir mengikut raja-raja negeri. Okay. Jadi beberapa negeri yang tak ada raja, Pulau Pinang, Melaka, ini negeri-negeri yang tak ada raja. Okay. Dia akan berajakan kepada yang di Pertuan Agong tu, wilayah persekutuan ni semua. Okay. Bila mana raja dia nak uruskan negara mengikut protokol yang ditetapkan di negara kita ni, dia kena lantik Perdana Menteri. Jadi wakil pengurusan negara tu. Okay. Dan Perdana Menteri ni boleh dicalonkan daripada mana-mana kumpulan, khususnya parti tertentu. Tak kiralah parti warna apa, dia bertanding, dia menang. Okay. Jadi raja pun tengok. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, bila mana menang pilihan raya kecil ke, pilihan raya umum ke, pilihan raya negeri ke, bila mana nak lantik menteri besar ke, Perdana Menteri ke, dia kena ada perkenan yang di Pertuan Agong ataupun raja tu dulu. Dia tak boleh kawan tu isytihar. Walaupun dia menang bertanding, walaupun parti tu dia dah buat susunan dah, kalau kita menang, yang ni akan jadi menteri besar, bawa portfolio tu kepada, ataupun dia punya bayangan tu pada raja, raja tak setuju, raja nak kawan ni jadi menteri besar. Mana raja tak nak, dia jadi betul. Jadi raja itulah pemerintah yang orang kata apa, yang kuat ataupun yang tetap situ. Ada pun parti-parti yang jadi wakil, sama ada menteri besar ataupun Perdana Menteri, ini ialah wakil kepada raja. Dan bila mana parti yang lawan parti tu untuk ambil kerusi Perdana Menteri ke, menteri besar ke, adun ke, apa ke, dia tak menang, maka dia tetap kena taat kepada raja tu juga. Kalau dia tak menang, dia kalah. Tak kira lah dia bebas ke apa ke, dia kalah. Okay. Tapi adakah bermakna kita kena taat 100%? Ni pun kena faham tak?
nak kritik benda yang salah, maknanya cuai dalam bab pengurusan agama, kritik. Sebahagian rakyat dia buat perhimpunan aman, ni kena sebut baik-baik, nanti kena cop manhaj lain pula. Okay. Cuma nak sebut ya, kalau dia buat perhimpunan boleh ataupun tidak. Yang dikatakan khawarij ni apa dia? Khawarij ni keluar dengan senjata lawan pemerintah, itu khawarij. Adapun keluar secara perhimpunan, secara umumnya benda tu ada perbahasan di kalangan para ulama. Memanglah kau tengok sebahagian ulama, khususnya ulama di Arab Saudi, dia mengharamkan secara total sebab sistem negara dia tak macam negara kita. Arab Saudi ni raja tu lah pemimpin tertinggi. Dialah yang akan kawal semua sekali. Sekarang Raja Salman, Malik Salman, dia tertinggi. Di negara-negara yang sistem beraja macam tu, macam kita raja berperlembagaan, di sana dia raja kuasa mutlak. Arab Saudi, Brunei Darussalam ni sistem beraja. Jordan pun sistem macam tu, Morocco sistem macam tu. Negara-negara yang ada kingdom di hadapan, mamlakah lah dalam bahasa Arabnya. Kalau republik dia isu lain pula. Cuma nak beritahu, itulah pemerintah yang sah yang kita kena ikut, selama mana apa yang dia sebut tu kena dengan Quran Sunnah. Kalau kita berhasrat untuk memerangi dia, kita keluar pada jemaah. Tapi kalau kita kritik, kita kata menteri besar ni tak patut buat macam ni, dah jadi khawarij ke kita? Tak jadi khawarij lagi. Yang jadi khawarij ni kita pergi rumah menteri besar, kita hadap meriam depan rumah dia. Saya nak arahan ni berubah, kalau tak saya bom depan ni. Itu bawa khawarij. Yang berlaku di Yaman, Houthi lawan Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh ni presiden Yaman, yang rakyat Yaman pun tak suka, walaupun nama dia Ali Abdullah Saleh, dia tak saleh pun. Sebab tu orang Yaman panggil Ali Abdullah Taleh, sebab dia tak saleh. Tapi nak banding dengan Houthi yang lawan dia, Houthi lagi bahaya sebab Houthi tu Syiah. Ali Abdullah Saleh tu dia liberal dia je. Dia tak ada lah sampai nak kembangkan ritual agama, tak ada. Okay. Jadi pada waktu tu antara dua tu, nak taat siapa? Nak taat Houthi ke nak taat Ali Abdullah Saleh? Walaupun Ali Abdullah Saleh tu taklah baik sangat, taat yang tu dulu bagi orang Yaman. Jadi itu benda yang kita kena faham negara kita. Sekarang ni siapa yang dia Perdana Menteri, dia mewakili parti mana? Parti lain yang tak setuju dengan dia boleh kritik, tak ada masalah, tapi bukanlah kritik sehingga menyebabkan berlaku suasana yang tak aman dan sehingga berlakunya pemberontakan, orang tak selamat, burah, keadaan jadi huru-hara. Itu yang disebut sebagai khawarij. Jadi kalau setakat nak kritik pemerintah ni, kalau kita tengok zaman tabi'in pun berlaku. Antaranya Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah ni seorang tabi'in yang lantang mengkritik pemimpin. Adakah dia dikira sebagai keluar pada jemaah? Sedangkan khalifah pada waktu tu takut pada Atta' bin Abi Rabah. Kalau kita tengok dalam riwayat yang disebutkan oleh dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, dalam kitab tu dia ada sebut bagaimana Atta' bin Abi Rabah ni digeruni oleh para ulama, digeruni oleh para pemimpin. Atta' bin Abi Rabah ni dia anak murid kepada Aisyah radhiyallahu anha, tabi'in. Tapi dari segi perwatakan, dia taklah orang yang berperwatakan yang cantik ataupun kemah, tak. Pertama, dia keturunan Bilal bin Rabah, kulit hitam jugalah dia. Okay. Yang kedua, dia ni tepang, capek lah, dia jalan tak straight. Okay. Maknanya dia problem, dia ada kaki dia tak rata. Okay. Jadi dia tu ada 6 kecacatan pada badan dia, 6. Tapi dia yang alim. Khalifah ambil dia sebagai mufti bila mana musim haji, ada meja khusus di Masjidil Haram. Dan kalau kita tengok, dia tu walaupun kedudukan dia hebat, anak murid sahabat, jawatan tinggi, mufti, tapi kata pengarang Syiar Alam An-Nubala Imam Az-Zahabi, dia kata bila mana Atta' bin Abi Rabah ni dia mengajar, tak akan lebih daripada 10 orang je yang datang. Sebab apa? Perwatakan tak cantik. Dia ada juga perangai mari kuliah, ustaz awak semak-semak saja. Hak yang tak apa semak tu tak apa mari. Perangai tu daripada zaman tabi'in duk ada dah. Orang tak pergi. Tapi dia yang alim lah. Kata Az-Zahabi ni tak akan sampai, tak akan lebih dari 10 orang kalau kuliah dia. Tapi dia tu hebat, ilmu dia hebat.
Diceritakan bila mana askar-askar yang menjaga sempadan tanah haram, dia orang lewat dapat gaji bulanan, lewat. Dia orang hantar ataupun beritahu pada Attab bin Abi Rabah, pergilah menghadap khalifah yang berada di Kufah, beritahu tentang gaji kami ni lambat masuk, tolong pesan pada raja biar bayar on time sikit. Maka pergilah pada waktu tu Attab bin Abi Rabah. Attab bin Abi Rabah ni pergi, dan raja kenal dia, khalifah kenal dia pada waktu tu. Saya tak ingat nama khalifah pada waktu tu siapa. Okay. Bila mana Attab bin Abi Rabah masuk dalam istana khalifah di Kufah di Iraq pada waktu tu, pada waktu tu Attab bin Abi Rabah dia direct, dia tak ikut protokol. Dia masuk pergi terus ke kawasan Balairung. Kalau kita Balairung Seri kot, raja duduk bersemayam situ, khalifah duduk bersemayam situ. Dia naik atas tangga tu, tangga tempat kursi dia, tempat bersemayam tu lah. Dia tunjuk depan raja tu dengan jari telunjuk. Dia kata, tolong bayar duit gaji on time. Dia tunjuk direct. Raja tu kata okey. Khalifah kata okey. Duduklah dulu minum air. Tak, aku mari sini bukan aku nak minum air. Aku just bawa pesan rakyat aja. Lepas tu dia nak keluar, khalifah perintahkan pengawal beri dia bungkus saman. Dia kata, aku bukan nak benda tu. Aku nak beritahu ini yang aku nak beritahu. Lepas pada tu dia bayar on time. Hakikatnya dia sedikit mengkritik pemerintahan pada waktu tu. Dan kalau tengok dia punya cengirnya dia ni, bila mana musim haji, orang beratur panjang nak tanya soalan. Pada waktu tu khalifah buat haji ke? Khalifah buat kerja haji. Maka khalifah dan kerabat dia datang ke meja Attab bin Abi Rabah nak tanya soalan. Maka Attab bin Abi Rabah tanya, ni soalan berkenaan dengan pemerintahan negara ataupun berkenaan dengan urusan haji? Khalifah tak kata urusan haji. Kalau urusan haji sila beratur dengan orang ramai. Jangan potong queue macam ni. Kalau untuk urusan negara, aku boleh berhenti jawab soalan orang dan aku boleh beri fatwa terhadap urusan negara. Tapi kalau untuk kerja haji, kamu nak cepat dapat jawapan sehingga kamu mengabaikan orang yang dah beratur panjang, tak boleh. Sila beratur belakang. Khalifah pada waktu tu dia kata, Allah Ta'ala telah muliakan Attab bin Abi Rabah dengan ilmunya, dan Allah Ta'ala telah hinakan kita, para khalifah, para keluarga khalifah dengan jahilnya. Baguslah khalifah tu ada rasa insaf. Kalau kena pemimpin zaman ni, apa kena pada Attab tu? ISA kot, walaupun dah mansuh lah. Okay. Maknanya kena, wajib lah kena. Okay. Cuma nak beritahu keberanian dan keteguhan. Nak kritik, tak ada masalah. Yang dilarangnya ialah kita memberontak pada pemerintah. Itu yang salah. Kritik tidak menyebabkan kita keluar pada jamaah. Tidak menyebabkan kita keluar pada jamaah. Yang jadi masalah hari ini, dia ada satu kefahaman. Kritik je, kita akan dicok sebagai keluar jamaah. Itu problem dia. Ayat lihurai lebih-lebih, nanti orang marah. Orang tengah mesyuarat sekarang ni. Okay. Okay. Jadi itu pandangan yang terkuatnya lah. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya itulah pandangan yang terbaik. Maksudnya ialah seseorang tu dia berada di bawah kepimpinan. Kepimpinan tu, maka dia dikira berada di dalam jamaah. Selesai untuk bab ke-9 yang belakang-belakang tu dia bawa evidence daripada Dr. Yusuf Qaradawi. Apa logiknya ataupun relevannya apa yang Dr. Yusuf Qaradawi tu sebut. Dia terang panjang di situ. Okay. Cuma saya ada nak tambah, bukan nak tambah, nak baca sikit apa yang dia sebut. Pandangan terkuat muka surat 61 tu, kalau kita baca sikit, dia ada beberapa poin yang agak penting itu. Dia kata hasil daripada kajian pengkaji moden seperti Dr. Abdul Rahman Saleh Mahmud dan hasil penelitian saya, kaedah yang paling tepat dalam menentukan makna jamaah itu tersimpul pada dua makna besar, iaitu yang pertama dari sudut bentuk fizikal. Ia dalam bentuk menyeluruh atau majoriti umat Islam apabila mereka bersepakat duduk di bawah seorang pemimpin berdasarkan peruntukan syarak serta mempunyai kekuasaan ke atas rakyatnya. Tak kala itu wajib melazimi jamaah ini dan haram memberontak selagi tiada kekafiran yang nyata ataupun kufrun bawah yang dilakukan oleh pemimpin. Maknanya selama mana pemimpin tu tak ajak kita pada kekufuran yang nyata, kufrun bawah ni yang nyata. Contoh, raja yang di Pertuan Agong buat pengumuman azan dulu. Okay. Allah
Okey, kita sambung muka surat 61 tu apa yang dia sebut dalam pandangan terkuat. Selama mana pemimpin itu tidak menyuruh kita kepada kufurun bawah, kufur yang jelas. Contoh, raja perintahkan pada kita untuk menghadiri perkumpulan di sebuah gereja termasuk muslim. Tak boleh. Tak boleh ikut. Ataupun raja kata Ramadan tahun ni tak payah puasa lah, kita puasa tahun depan, kita buat 2 bulan. Tak boleh. Tahun ni coronavirus, duit tak banyak, kena bagi kerja. Tak boleh. Tetap, sebab itu ialah syar'i. Okay. Lepas tu apa lagi yang dia sebut sini? Ini adalah pendapat yang paling sesuai dan sahih. Jelas bentuk jamaah yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada khalifah kerajaan Islam ataupun khilafah Islamiyah. Apabila telah sahih penentuan jamaah, barulah timbul persoalan kewajipan bai'ah dan kesan bai'ah serta pelanggarannya. Tanpa khalifah, peruntukan berat yang disebut dalam hadis semuanya tidak sabit. Maknanya selagi mana tidak ada khalifah ataupun tidak ada pemimpin, keluar pada jamaah menyebabkan kita ni telah menghumbangkan diri dalam neraka. Sebab dia ada hadis Nabi sebut, siapa yang tidak bersama dengan jemaah maka dia sekian. Kita nak sebut perkataan jemaah tu umum, tidak boleh spesifikkan pada kumpulan tertentu ataupun setengah kumpulan guna hadis tu untuk rujuk pada dia. Tak boleh. Tak boleh, sebab itu umum hadis. Hadis tu kekal umumkan dia, jangan kita khususkan dia. Maknanya kalau orang yang tidak join apa yang kita join, walaupun apa yang kita join itu majority ataupun jelas orang kata itu kumpulan yang terbaik, kita tak boleh hukum orang yang tak join itu sebagai keluar jemaah. Bila mana ada khalifah dan khalifah tu dilantik daripada kumpulan kita, lalu ada orang yang lawan, dia lawan tu pun dengan sebab dia lawan benda yang syar'i, baru kita kata keluar daripada jamaah. Tapi kalau dia lawan pada benda yang tidak syar'i ataupun dia pertikaian, dia hanya timbulkan persoalan. Cuma persoalan itu kadang-kadang sinis, orang jadi nak marah dengan soalan dia. Jadi itu tak termasuk daripada sebab dia keluar jemaah sehingga kita nak letak dia macam ancaman dalam hadis, dia ni akan ditempatkan dalam neraka apa semua, tak boleh. Itu benda yang kita kena tahu. Selama tidak ada kufurun bawah, itu benda yang kita kena jelas lah. Seterusnya selesai dah kot untuk bab yang ke-9 ni. Dia hanya orang kata apa, berkaitan dengan penelitian perkataan jamaah tu sendiri. Okay. Jadi kita terus sikit lagi dalam beberapa minit yang ada ni, kita baca sikit mukaddimah bab yang ke-10 muka surat 74. Bab yang ke-10, keperluan mengikut sunnah. Kita baca hadis dia. Hadis dipetik daripada kitab Talbis Iblis. An Arfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yadullahi 'alal jama'ah wasyaitanu ma'a man yukhaliful jama'ah. An Abdullah qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqiman qala thumma khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi as-subul laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Daripada Arjafah, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, tangan Allah itu di atas jamaah. Tangan Allah itu di atas jamaah.
dan syaitan beserta orang-orang yang menyalahi jamaah. Daripada Abdullah, dia berkata Rasulullah SAW membuat sebuah lakaran dengan tangan baginda, kemudian bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian baginda membuat garis lagi di sebelah kanan dan kirinya, lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang tidak dilalui melainkan di sana ada syaitan mengajak untuk ke sana. Kemudian baginda membaca ayat, dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi bab yang ke-10 ni, kalau kita tengok syarah dan tahqiq muka surat 76 tu, jalan yang lurus adalah objektif daripada kebangkitan semua rasul, sedangkan syaitan sedang mencari jalan membengkokkan manusia daripada jalan yang lurus ini. Dia bawa dua hadis pada kita. Pertama, hadis tangan Allah bersama dengan orang yang duduk dalam jamaah. Wasyaitanu ma'a man yukhaliful jamaah, dan syaitan itu akan bersama dengan kumpulan yang menyelisihi jamaah. Lepas tu hadis Nabi buat lakaran atas tanah. Dia ada ilustrasi dia setengah dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Dia ada tunjuk macam mana Nabi buat lakaran tu. Nabi buat satu line straight, lepas tu Nabi buat daripada line tu cabang. Dan ada sebahagian riwayat Nabi buat kotak pula di luar line tu. Dan Nabi terangkan yang lurus ini ialah jalan Allah, dan yang cabang-cabang pada jalan-jalan ni ialah jalan syaitan. Nak tunjuk pada kita apa? Strategi syaitan tu bukan satu dua akal dia, banyak. Jadi nak beritahu pada kita, keselamatan itu ialah berada di atas jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu ialah jalan para nabi dan juga jalan para rasul. Jadi kita tengok apa yang disebutkan dalam syarah tu. Disebut syaitan menjanjikan pelbagai kekayaan dan kesenangan palsu yang mudah menarik nafsu manusia dari sudut harta material, gelaran dan lain-lain sepertinya. Sahabat Nabi iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah dengan mudah menjelaskan bahawa sirat al-mustaqim itu adalah Islam. Juga diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, ianya adalah Al-Quran. Al-Muzani menghuraikan lanjut dengan menyatakan ia adalah apa-apa yang dilakukan dan datang daripada Rasulullah SAW dan juga dituruti sahabatnya, itulah jalan yang lurus. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, hadis bab yang ke-10 ni nak cerita pada kita gangguan syaitan tu banyak. Dan nak selamat tu ialah bersama dengan jamaah. Okay. Jamaah tu terpulang, kita dah sebut tadi kan, dia ada 5 pandangan. 5 pandangan, bermula dengan majoriti, lepas tu sahabat Nabi, lepas tu imam mujtahid, lepas tu ijma', lepas tu yang terakhir pemimpin Islam yang dilantik di suatu kawasan. Okay. Saya nak sebut daripada 5 tu, definisi pada jamaah tu, kita sebut dalam buku kita ni yang paling tepat ialah yang nombor 5, iaitu bila mana satu negara ada satu raja tu Muslim, dia buat ikut sunnah, ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, maka kita perlu patuh, dan itulah jamaah yang kita kena ikut. Okay. Andai kata orang dia nak pegang dengan pandangan lain daripada 5 tu, boleh ataupun tidak? Boleh, tak ada masalah, selama mana dia ada evidence dan dia ada hujah. Dia macam ni tuan-tuan. Saya nak sebut satu benda ni sebagai kesimpulan akhir. Kita ni nak buat apa atas dunia ni, sama ada benda tu betul-betul baik di mata manusia ataupun benda tu tidak baik di mata manusia dengan sebab manusia tak faham benda tu, ataupun memang jelas tak baik, pastikan kita ada jawapan nak jawab depan Tuhan. Itu je. Sebab apa saya tak pegang pendapat ni? Kita ada jawapan kita, jawapan bagi diri kita, dan jawapan tu kita rasa kuat untuk diri kita. Dan Allah Ta'ala dia tidak akan menzalimi seorang manusia itu selama mana dia ada jawapan yang munasabah lah, keuzuran yang munasabah. Sebab tu kalau tengok keadilan Tuhan ni, bila mana kita dibangkitkan di padang mahsyar, selepas kita ni ditayangkan ataupun diberi buku amalan, Allah Ta'ala akan beri pada kita peluang untuk kita mempertahankan setiap amalan-amalan yang kita rasa tak kena pada catatan tu. Benda tu salah ataupun tak tepat mungkin, takut-takut kita ada hujah dan Allah Ta'ala nak dengar hujah. Sebab itulah kalau kita tengok, itulah keadilan Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Ini benda. Sebab tu kita tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah, orang pernah tanya dia satu soalan. Seorang yang
Majusi ataupun Nasrani, Majusi ataupun Kristian, dia masuk Islam, tapi dia masuk Islam, dia masuk melalui pintu Syiah. Dia tak masuk melalui pintu Ahli Sunnah. Adakah dia jadi musyrik? Adakah dia jadi musyrik? Jawapan Ibn Taymiyah simple. Dia kata keberadaan dia dalam Syiah berbanding keberadaan dia dalam Yahudi dan Kristian ataupun Majusi tu, lebih baik dia masuk ke ahli Syiah tu berbanding Yahudi dan Kristian. Sebab yang tu memang totally salah. Sebab boleh jadi dia duduk dalam Syiah tu dengan kejahilan dan maklumat yang takat tu je dia ada. Sebab tu Ahli Sunnah dia ada insaf dalam bab ni. Kita sebutlah kesilapan kumpulan tu, kita sebut okey, fatwa orang ni tak tepat, kita boleh sebut lah. Okey, cuma orang yang dah terikut fatwa tu, dia ada keuzuran. Maknanya, oh saya tak tahu pandangan lain, melainkan saya tahu pandangan ni. Kita boleh sebut benda tu depan Tuhan. Maknanya andai kata yang convert daripada bukan Islam masuk Islam, tapi masuk dalam kelompok Syiah, dia boleh beritahu kepada Tuhan, yang saya kenal Islam wajah ini saja. Sebab kita kena tahu mereka masih lagi ada bahagian daripada la ilaha illallah, walaupun pengamalan dia orang tu dah keluar daripada tauhid tu lah, sebab dia orang besarkan ahli. Tapi nak beritahu dia orang ada juga sebutlah la ilaha illallah, ada sebut. Sebab tu dalam isu nak kafirkan Syiah secara total, kita tak boleh kafir mudah-mudah. Kita nak kena tengok dulu dia tu setelah ditegakkan hujah masih lagi nak berkerah dengan yang tak betul tu, itu baru kita kata dia kafir secara jelas. Tapi kalau ditegakkan hujah dia okey, dia boleh terima, dia tarik balik, ataupun dia tarik balik lambat, cuma dia berfikir lama. Sebab tu antara benda yang kita boleh tengok lah, wasatiyah ataupun i'tidal ni dia ada dalam manhaj ahli sunnah. Sebab tu ahli sunnah ni dia sebut sebagai ahlul insaf wal i'tidal, kumpulan yang bila mana nak hukum orang dia tidak terlalu ketat sangat, dan dia juga pertengahan. Jadi selesai kita punya perbahasan, kita akan sambung minggu depan. Lepas tu ada satu soalan ni, ada orang tanya, anak saya ingin bertunang dengan seorang gadis. Pihak perempuan meminta beberapa jenis hantaran dan salah satunya sirih junjung. Soalan saya, adakah dibolehkan diadakan sirih junjung tersebut? Okay. Isu buat sirih junjung bila mana nak berkahwin ataupun nak bertunang. Okay. Saya tak pasti amalan sirih junjung ni dia ada hubung kait tak dengan amalan-amalan kesan daripada Hindu ke apa, tak pasti. Cuma yang saya pastinya, dan saya pernah baca lah tulisan berkenaan dengan bab ni, bersanding tu memang ada hubung kait dengan Hindu. Jelas benda tu. Saya peringkat awal dulu dalam bab bersanding ni, saya agak tengahan lah sikit, boleh lah nak bersanding, nak ada pelamin tu kira okey. Tapi bila mana kita baca tesis tu daripada UKM, tesis master, amalan-amalan orang Melayu, adat orang Melayu yang diasimilasi daripada perkara-perkara asas dalam Hindu. Maknanya orang Hindu buat tu dengan sebab kepercayaan, bukan dengan sebab adat Melayu asal-asal macam tu. Dia ada beza. Sebab kita kena tahu Hindu di tanah Melayu ni dia bukan macam Hindu di India. Hindu kita mirip kepada yang ada di Bali, Indonesia sekarang ni. Dia wajah dia macam tu. Okay. Amalan sirih junjung kena carilah. Nanti saya akan cari tengok. Kalaulah dia ada maksud tertentu, dia macam pulut kuning. Pulut kuning tu lambang kepada semangat dan roh tertentu. Kalau kita buat pulut kuning itu dengan, walaupun kita buat saja-saja, kita tetap akan dapat tasyabuh tu. Tasyabuh tu akan dapat. Dia ada satu perasaan, bila mana kita buat tu kita rasa macam tak lengkap kalau tak buat. Pulut mesti nak kuning, kalau orang lain terasa tak apa jadi. Ni dah ada macam satu iktikad tu. Sama juga dengan pelamin. Pelamin ni kalau tak buat, tak bersanding, tak kena ada orang kipas, rasa macam lain macam. Tak boleh kalau buat pelamin pengantin berdiri dulu, tak boleh. Tepung tawar tu jelas lah, memang benda tu memang betul-betul fotostick daripada Hindu lah. Okay. Cuma nak beritahu dia sirih junjung ni, kalau sirih saja mungkin okey kot. Okay. Tapi sirih junjung mesti ada sesuatu di belakang tu, sebab dia disusun tinggi tu. Dia berkait dengan semangat, dia berkait dengan kepercayaan supaya pasangan tu kekal. Mungkin boleh jadi ada lah. Okay.
Jadi bagi saya, kalau saya tak pastilah sirih junjung tu ada kepercayaan tak, tapi kalau saya ingat bacaan-bacaan yang lama dulu lah, bila mana satu benda tu dia dibentukkan dengan bentuk khusus, pulut kuning, warna tu nak kena warna kuning, tidak warna lain. Kan kalau tuan-tuan tengok bomoh dukun ni, warna kuning ni adalah warna yang orang kata apa, familiar dengan amalan tu. Tuan-tuan tengok Tok Bomoh, dia simpan kerih dia dalam kain kuning. Dia tak simpan dalam kain hijau, kain biru, dia tak simpan. Dia nak kena simpan dalam kain kuning. Pulut nak warna kuning, padahal boleh dia buat pulut warna merah, warna apa, tak boleh. Dan dia ada benda-benda. Dan sirih tu sebab apa nak kena junjung? Kalau tak junjung tak boleh ke? Kalau sirih jenis hampa atas talam itu tak boleh. Kalau dia ada satu perasaan, dia kata tak boleh sebab orang biasa buat macam ni. Tapi saya nak kena check tu, nak pastikan takat mana benda tu, sirih junjung tu. Sebab sirih ni dia antara elemen-elemen yang selalu ada lah dalam bab sihir ke apa semua, dia ada. Sebab tuan-tuan kena tahu, sirih ni kalau bab pengasih ataupun nak suruh orang tu gila kat kita, antara amalan orang-orang Melayu tradisional yang bergiat dengan sirih tu, dia akan bagi makan sirih sebab orang dulu, orang tua dulu memang amalan makan sirih bukan orang tua je lah, orang Melayu dulu-dulu. Orang muda pun makan sirih. Bahkan tarhib ni maksud dia welcome tetamu mai rumah. Kalau orang Arab minum kopi, orang Melayu kena makan sirih. Ada setengah-setengah tempat tak buat dah, macam Malaysia tak buat dah. Indonesia masih lagi buat benda tu. Saya pergi ke Sumatera, kawasan Hamka, tapi kawasan yang tak kena sangat dakwah Hamka ni, dakwah Islah tak kena sangat. Kawasan tu Pariaman nama. Pariaman ni kawasan situ ada Syiah sikit, 2-3 kumpulan. Bila mana kata apa, kita pergi rumah dia, saya pergi tu majlis kahwin. Kahwin orang sana panggil baralek. Baralek ni majlis kahwin, besar dia orang buat majlis besar. Kita masuk dalam rumah, sebelum kita makan nasi tu dia akan bagi sirih. Tak makan kira macam menghina tuan rumah. Kena makan. Sirih tu saya okey lagi. Lepas tu dia letak dalam cawan, rokok, sigaret, semua ada dalam tu. Gudang garam ke semua ada dalam tu. Okay. Yang ni saya tak boleh nak mengelak lah. Maknanya saya memang terpaksa beritahu pendirian kita. Okay. Jadi dia tahu, memang dia tahu saya datang ke Sumatera tu atas jemputan ceramah situ. Dia pun kata, "Ustaz, sila ambil rokok." Kata kacau dia. Saya kata saya tak isap rokok. Lepas tu dia kata, "Di sini semua kiai isap rokok. Muat kira kampung mu." Kita lah nanti tu, ni bukan kampung kita, kita tak biasa. Lepas tu dia ada satu adab bersalaman antara lelaki perempuan. Benda tu biasa di sana. Saya pergi pondok Hamka, isteri kepada mudir dia. Pondok Hamka tu pondok pesantren Hamka. Pondok tu dibiayai oleh orang Malaysia banyak. Okay. Mudir dia tu bawa balik haji 2 hari tu. Bawa balik haji 2 hari. Okay. Isteri dia pun balik sekali ya. Okay. Sampai saya pergi rumah dia, saya salam dengan mudir, biasalah mudir orang lelaki dia salam. Okay. Tiba-tiba isteri dia datang nak bersalam. Saya kata saya tak bersalam. Dia pergi ambil kain lapik tangan dia, nak bersalam juga. Dia kata saya tak bersalam. Tapi dia boleh terima lah sebab dia agak terpelajar sikit punya orang. Tapi kalau kawasan kampung dia tak boleh. Dia mesti nak kena bersalam. Laki perempuan tak berlapik, benda tu biasa. Itu ada adat yang tak berapa perlu. Cuma nak beritahu dalam isu sirih junjung tu, kalau sirih tu ada kepercayaan tertentu, tak bolehlah kita buat. Kalau setakat adat sahaja, tak ada masalah. Bubuh dalam tepok sirih, tak buat junjung pun. Bubuh dalam tepok biasa. Sekadar nak menunjukkan itu tradisional kita, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau mesti nak kena buat sirih tu dalam bentuk tu, itu macam dah ada something yang kita kena carilah. Saya tak beri jawapan secara tu lagi, saya gantung jawapan saya tu. Okay. Nak beritahunya kena check balik. Cuma dalam bab pelamin benda begitu tu memang ada dia punya kesan dengan Hindu. Kita kena tahu hadis Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai satu kaum, dia bahagian pada kaum tu. Jadi kita akan tengok, saya akan balik tengok sejauh mana. Setakat tu sajalah saya punya respon terhadap soalan tu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.